Vitamin D adalah vitamin larut lemak dan sejak kebelakangan ini, kajian menunjukkan ia memainkan banyak peranan penting dalam tubuh badan, termasuklah mencegah diabetes. Kekurangan vitamin D meningkatkan risiko diabetes jenis 2 sehingga 5 kali ganda. Dan antara fungsi utama vitamin D ni ialah ia mampu menurunkan rintangan insulin dan mengawal keradangan kronik. So ini yang penting. Dan di samping itu, dia juga boleh membantu mengoptimalkan penghasilan insulin di pankreas. Dan selain itu, ia mengawal obesiti, mengurangkan hormon stres yang menyebabkan terhasilnya lemak visceral, yang kalau lagi banyak lemak visceral ni, lagi tinggi keradangan kronik, dan membantu merangsangkan penghasilan hormon leptin, iaitu hormon kenyang. Memang vitamin D ni sangat-sangat penting bagi mencegah dan mengawal diabetes serta obesiti. Vitamin D ni terhasil sendiri di bawah kulit dengan tidak balas kimia apabila kulit terdedah terus kepada sinar matahari yang jenis UVB, UVB, bukan UVA, bukan UVC. Dan terdedah terus ni maksudnya tidak boleh ada yang menghalang. Maksudnya kalau sinar UVB ni, dia tidak boleh tembus pakaian ke, kaca, cermin kereta ke, dan sebagainya. Walaupun hari panas, tapi kalau kita berada di bawah teduh ataupun payung, sinar UVB ni tidak akan sampai ke kulit. Ini masalah utama, kerana untuk mendapatkan vitamin D dari matahari perlu dapatkan sinar matahari yang tepat tanpa penghalang selama 10 hingga 15 minit. Dan waktu terbaik adalah antara jam 10 pagi hingga 3 petang. Selain daripada matahari, vitamin D juga boleh didapati dari sumber makanan. Dan contoh makanan tu ialah ikan berlemak, telur kuning, hati lembu dan juga susu. Masalahnya, kajian menunjukkan badan hanya mampu mendapatkan jumlah vitamin D daripada diet sebanyak 10% saja daripada keperluan badan. So, apa yang perlu dilakukan? Saya akan syorkan pesakit diabetes untuk mengambil suplemen vitamin D yang dijual di farmasi dalam bentuk D3, ditulis sebanyak 2,000 international unit sehari. InsyaAllah, sistem imun atau pertahanan tubuh badan anda juga akan meningkat di samping membantu mengawal diabetes dan juga obesiti. Baiklah, kita ke video seterusnya tentang gaya hidup. Langkah ketujuh ni nampak mudah dan kadang-kadang dianggapkan remeh. Tapi sebenarnya amat penting untuk dapatkan tidur. Tidur yang mencukupi, iaitu antara 7 hingga 8 jam sehari. So, bagi pesakit diabetes, kurang tidur boleh menyebabkan peningkatan paras gula sebanyak 9%. Tinggi tu. Dan peningkatan HbA1c pun berlaku. Tak kiralah sama ada anda jaga tahap aktiviti ataupun senaman, jaga makan, jaga berat badan dan faktor yang lain. So, bukan itu saja, kurang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan berat badan. Nah, begitu sekali pengaruh tidur, satu faktor yang amat penting bagi mengawal paras gula bagi pesakit diabetes. Tidur memainkan peranan penting bagi membaik pulih sel-sel badan, terutamanya apabila terdedah kepada keradangan kronik. Bila gula tinggi itu, makin tinggilah keradangan kronik kan? So, penting tidur ni untuk membaik pulih semua kerosakan yang berlaku pada sel-sel anda. So, kajian mendapati kekurangan tidur mempengaruhi kawalan hormon dan penggunaan gula. Bagi individu sihat maupun pesakit diabetes, kurang tidur mempengaruhi juga metabolisme gula. Maksudnya, respons badan terhadap insulin menurun sebanyak 30%, manakala penyerapan gula ke dalam sel pun menurun sebanyak 40%. Pada masa yang sama juga berlaku peningkatan kepada hormon stres, iaitu hormon kortisol, dan juga hormon grelin ataupun hormon lapar. Maksudnya, kalau anda kurang tidur, anda automatik akan rasa lebih stres dan juga asyik lapar. So, ini menyebabkan gula semakin melambung tinggi. Dan faham-fahamlah, mereka yang gula tinggi ni, waktu malam, waktu dia tidur, memang mereka terpaksa bangun lebih kerap untuk membuang air kecil. Dan sudah tentu ini
ini pula akan menjejaskan lagi masalah kekurangan tidur yang dah pun anda alami. So, apa nasihat saya? Pertama, rancangkan rutin tidur yang konsisten untuk dapatkan 7 hingga 8 jam sehari. Konsisten itu penting. Maksudnya kalau biasa tidur pukul 10, tiada hari tidur pukul 10 saja. Kemudian, elakkan minum kopi 4 jam sebelum tidur. Okay, setengah-setengah orang mungkin selepas makan tengah hari pun dah tak boleh minum kopi dah. Okay, supaya dia mudah mengantuk dan taklah mata dia terjaga saja kan. Kemudian, elakkan makan di waktu malam 3 jam sebelum tidur. Maksudnya kalau nak makan pukul 7, pukul 10, pukul 7 petang, maksudnya 7 malam, pukul 10 tu bolehlah tidur. Kemudian tidur dalam bilik yang gelap, yang dingin kalau boleh dan tidak diganggu oleh bunyi bising. Dan akhir sekali, elakkan terdedah kepada blue light. Blue light ni daripada mana? Handphone, daripada iPad, daripada komputer. Sekurang-kurangnya sejam sebelum tidur, kerana blue light ni boleh mengganggu daripada anda mendapat tidur yang nyenyak. Boleh? Baiklah, selepas ini saya akan jelaskan pula kenapa sangat penting untuk mengawal stres dalam video seterusnya. Topik seterusnya ialah hindari stres sebaik mungkin. So, pengidap diabetes perlu tangani stres dengan sebaik mungkin. Kenapa? Kerana stres yang berlebihan ataupun secara kronik boleh ganggu kawalan paras gula darah anda. Kajian menunjukkan stres kronik boleh meningkatkan risiko diabetes sebanyak 57% dan juga mengakibatkan tahap gula darah turun 6 kali ganda lebih lambat dari biasa selepas makan. Dan secara amnya, stres kronik juga boleh tingkatkan rintangan insulin, so paras gula akan naik. Dan stres pula akan tingkatkan tekanan darah, naikkan nafsu makan, kemudian diganggu tidur dan meningkatkan pengumpulan lemak visceral. Maksudnya perut semakin buncit, kadar keradangan kronik semakin bertambah. Apakah tips yang saya boleh kongsikan? Nombor 1, buat diary stres. Diary yang tulis-tulis tu, maksudnya setiap kali anda rasa stres seperti sangkut dalam jam jalan raya ataupun kesesakan jalan raya, cuba cek tahap gula waktu tu. Kalau tinggi, rekodkan dalam diary tersebut. Lain kali bila tersangkut lagi dalam jam tersebut, cuba cari solusi. Maksudnya, waktu tersangkut dalam jam tu mungkin kita pasang Al-Quran ke, bacaan Al-Quran ataupun kita sendiri berzikir. Waktu itu kita cek semula gula darah. Dan jika bacaan dah turun, maksudnya anda dah pun mempunyai kaedah menangani keadaan stres tersangkut dalam jam. So, lain kali kalau anda tersangkut dalam jam, ulang saja kaedah tersebut. Maksudnya, dengar Al-Quran ataupun zikir. So, buat bagi perkara-perkara yang lain yang anda jangkakan menyebabkan anda stres. So, dalam diary itu, rekodlah semua keadaan yang memang anda rasa boleh menyebabkan anda stres dan cuba cari solusinya. Cek balik gula yang dapat turunkan tahap gula dalam darah anda. Tips yang lain, rajin-rajinlah bersenam. Kerana senaman tu boleh merembeskan hormon serotonin di bahagian otak, iaitu hormon ceria. So, maksudnya bila bersenam, automatik dia akan counter stres tadi, membuatkan anda lebih ceria. Kemudian, cuba belajar teknik pernafasan dalam, deep breathing, yang boleh bantu kawal emosi, kawal stres. Pergi ke spa, urut, bercuti ataupun tidur yang mencukupi pun penting, dan juga mendapat nasihat daripada kaunselor untuk berbincang, mencurahkan perasaan dan lakukan aktiviti-aktiviti sosial bersama kawan-kawan anda. Ini pun boleh bantu kawal stres. Elakkan dari memerap diri atau perasaan. Ini kurang sihat bagi mengawal stres. Dan kawalkan ataupun atasi stres bermaksud ini juga dapat kawal diabetes anda. So, untuk langkah ke-9 mengundurkan diabetes anda, jom kita ke video. Langkah ke-9 yang anda boleh lakukan untuk meningkatkan kepekaan insulin, seterusnya membantu kawalan gula darah yang lebih baik
ialah dengan berhenti merokok. Okey, merokok secara umum ramai mengetahui ia mengandungi nikotin, di mana setiap kali anda merokok 4,500 racun dikatakan masuk ke dalam tubuh dan 40 penyakit berkait dengan rokok. Okey, seperti masalah kanser paru-paru, penyakit paru-paru kronik, sakit jantung dan juga ulcer di bahagian kulit perut. Bagi penghidap diabetes, rokok konvensional atau rokok elektrik kedua-duanya memberi kesan buruk kepada kawalan gula darah. Kerana merokok ni boleh meningkatkan rintangan insulin dan juga meningkatkan keradangan kronik. Hasilnya, perokok yang mempunyai diabetes mempunyai bacaan HbA1c 34% lebih tinggi berbanding penghidap diabetes yang tidak merokok. Merokok juga dikatakan boleh meningkatkan risiko komplikasi diabetes seperti mata, jantung dan juga buah pinggang. Bila anda merokok, aliran darah akan terjejas menyebabkan kawalan darah tinggi akan semakin teruk, masalah kebas berpanjangan dan risiko stroke akan meningkat. Sebaiknya ambil langkah proaktif untuk berhenti merokok atau dapatkan bantuan di klinik kesihatan dan farmasi berdekatan. Jangan lupa untuk tonton video seterusnya. Tahukah anda, 60% dari badan manusia terdiri dari air. So sebab tu topik ini saya sentuhkan pentingnya air. Memang sangat penting. Sebab apa? Air adalah ejen pengangkut dalam badan. Dia yang angkut oksigen, dia yang angkut nutrisi kepada sel dan dia pula angkut bahan kumuh dari sel untuk dibuang. Dan kemudian kita tahu semua proses dalam badan manusia ini memerlukan air untuk melancarkannya, termasuklah kalau nak bakar lemak. So, kalau nak kurus, kurang minum air, memang tak ada gaya lah nampaknya. Baiklah, bagaimana pentingnya air ini untuk pesakit diabetes? Kalau badan berada dalam keadaan kekurangan air, dehydration, gula yang berlebihan dalam darah tu akan menjadi semakin pekat. Nah, ini mungkin meningkatkan bacaan gula dalam badan anda sekitar 2 hingga 5 milimol. Tinggi tu. Dan kalau bacaan gula tinggi, sudah tentu pankreas akan dikerahkan untuk keluarkan lagi lebih banyak insulin sampai mengundang masalah hyperinsulinisme. Dan kalau insulin tinggi sangat, ia pula akan mengundang masalah keradangan dan juga rintangan insulin semakin menjadi tinggi. Dan jika dibiarkan, kawalan gula darah pun akan meningkat. Dan jika gula meningkat terlalu tinggi digabungkan dengan kurang air dalam badan ataupun dehydration, masalah besar anda mungkin terdedah kepada komplikasi yang serius namanya hyperosmolar diabetic coma yang boleh mengundang maut. Bahaya kan? Apa yang perlu dilakukan? Pastikan anda minum air mencukupi. Mudah saja. Bagaimana nak tahu? Ikut formula mudah ini. Berat badan dalam kilogram bahagikan dengan faktor 30. Contoh, berat badan anda 60 kilogram. Bahagi 30, jawapannya 2. So, maksudnya anda perlu sekurang-kurangnya meminum 2 liter air sehari. Dan daripada jumlah ini, perlu ditambah dengan 350 mil setiap kali anda bersenam ataupun berpeluh selama 30 minit. Selain daripada itu, boleh juga lihat warna air kencing. Kalau dia dah kuning pekat tu memang maksudnya air tak cukup lah. Patutnya air kencing berwarna putih kuning sikit dan bukannya kuning pekat. Dan kalau warna kuning pekat, itu tanda anda kurang air. Air apa pula yang nak minum? Sudah tentu air yang sihat ialah air putih ataupun air kosong yang ditapis. Atau boleh juga air teh ataupun air kopi yang tidak ditambah gula ataupun krema. Yang penting, elakkan air yang bergula seperti air bicarbonate ataupun air gas, air kotak yang manis-manis tu, termasuklah soda diet tu. Okay? So, kalau nak sihat, pastikan anda minum dengan mencukupi. Cuma, kalau anda ada masalah buah pinggang ataupun lemah jantung, ikutilah saranan jumlah air yang diberi oleh doktor anda. Mungkin 500 ml sehari, so kena follow. Baiklah,
Seterusnya, jom lihat video terakhir iaitu tentang pentingnya phytonutrisi selepas ini. Langkah terakhir ialah amalkan phytonutrisi. So, apa maksudnya? Phyto bermaksud tumbuhan, phytonutrisi bermaksud zat nutrisi yang didapati dari alam tumbuhan. So, maksudnya phytonutrisi ini terbentuk sebagai satu mekanisme pertahanan tumbuh-tumbuhan terhadap ancaman persekitaran seperti radiasi daripada sinar UV matahari, daripada toksin, pencemaran persekitaran dan juga racun serangga. Maksudnya ancaman ini bersifat radikal bebas yang boleh memusnahkan protein dan DNA tumbuhan. Makanya phytonutrisi yang terbentuk oleh tumbuhan ini amat diperlukan oleh tumbuhan bagi mengatasi ancaman tersebut untuk terus hidup segar. Manusia juga terdedah kepada ancaman yang lebih kurang serupa. Maksudnya akibat gaya hidup yang tidak sihat serta toksin persekitaran. So, ini semua menjadi punca kepada penyakit kronik dan kemerosotan diri. Maksudnya, pengambilan phytonutrisi di sini yang telah dibentuk untuk mengatasi masalah tersebut sudah tentu amat bermanfaat bagi kesihatan manusia. Kajian menunjukkan terdapat lebih daripada 100,000 jenis phytonutrisi, banyak tu, yang kaya dengan khasiat penyembuhan. Memang banyak khasiatnya untuk pesakit diabetes terutamanya. Antaranya yang saya boleh katakan, satu, dia kawal paras gula darah. Nombor dua, dia atasi rintangan insulin bagi meningkatkan kepekaan insulin mengawal gula. Ketiga, atasi proses kemerosotan sel akibat pembendekan telomere bagi menyihatkan DNA sel. Dan keempat, dia atasi keradangan kronik yang menjadi punca kepada diabetes jenis 2. Seterusnya, dia lancarkan aliran darah supaya oksigen dan zat nutrisi yang lain boleh sampai ke sel-sel yang amat memerlukan pemulihan. Dan keenam, dia bantu pulihkan sel beta pankreas yang bertanggungjawab meremehkan insulin. Ketujuh, dia juga memelihara penglihatan dan kesihatan mata. Dan akhir sekali, juga baik bagi kawal tekanan darah serta paras kolesterol. Maksudnya, bagus untuk penyakit 3 serangkai. So, bagaimana untuk pesakit diabetes? Baiklah, dianggarkan sekitar 75% pesakit diabetes di Malaysia tidak mempunyai kawalan paras gula yang baik. Jadi, saya amat mengesyorkan untuk dapatkan bantuan dari kuasa phytonutrisi yang saya telah sebutkan tadi. Untuk apa? Pertama, untuk bantu kawal paras gula darah, dan bila digabungkan dengan perubahan pada gaya hidup yang lebih positif, pesakit diabetes mampu membalikkan ataupun menyembuhkan diri daripada pesakit ini. Kedua, bagi pulihkan kerosakan yang telah ataupun sedang berlaku dalam tubuh badan pesakit diabetes. Sedangkan dari peringkat awal lagi ataupun bunga-bunga kecil manis pada peringkat pre-diabetes sekalipun, 8% daripada mereka telah menunjukkan komplikasi retinopati pada mata. Dan ketiga, bagi kes pesakit yang dah advance, maksudnya dah berpuluh tahun mengidapnya, kalau tak dapat sembuh pun, sekurang-kurangnya bolehlah mencegah dari komplikasi diabetes itu menjadi lebih teruk. Dan akhir sekali, kebanyakan pesakit diabetes adalah dari golongan yang berusia. So, keupayaan badan untuk menghasilkan antioksidan sebelum jadi dan keupayaan untuk mengatasi keradangan kronik tadi sudah semakin menurun. Sebab itulah penting bantuan dari luar, iaitu phytonutrisi tersebut. Cuma ada satu ataupun sedikit problem yang nak dapatkan phytonutrisi dalam bentuk yang lengkap secara istiqomah tu mungkin ada masalah. Sebab apa? Bayangkan nak dapatkan khasiat resveratrol, jenis phytonutrisi yang hebat bersifat anti radang, bukan daripada buah anggur yang kita makan, tapi dari biji anggur. Siapa yang makan biji anggur? Ataupun nak dapatkan khasiat zenton, sejenis phytonutrisi bersifat antioksidan yang terbaik, bukan dari isi buah manggis tetapi dari kulit buah manggis. Siapa yang makan kulit? Dan satu lagi, jika nak dapatkan khasiat polyphenol daripada cranberry,
perlu makan dalam kuantiti yang banyak, dan kita tahu kuantiti yang banyak ini problem sebab dia penuh dengan gula ataupun fruktosa, dan ini tak boleh diambil oleh pesakit kencing manis. Maka untuk memudahkan semua ini, saya telah memformulasikan satu adunan gabungan 12 jus sumber buah dan tumbuhan yang sedap dan lebih praktikal untuk diamalkan, iaitu jus SKV Vitex. Ia mengandungi segala zat nutrisi yang amat perlu untuk membantu pesakit diabetes, iaitu biji anggur, daripada teh hijau, daripada kulit pokok pine, daripada alga hijau, acai berry, daripada delima, manggis, roselle, tomato, soursop dan beri biru, juga cranberry. Rasa sangat sedap, jangan bimbang, tak ada pahit dan mudah diamalkan, iaitu cuma ambil 25 cc sebelum sarapan dan sebelum makan malam setiap hari. InsyaAllah, saya yakin dengan bantuan kuasa phytonutrisi ini digabungkan dengan 10 langkah yang terawal yang telah saya terangkan, anda dapat sama ada mencegah dari menghidapi diabetes, dapat kawal paras gula dengan lebih baik, dapat cegah komplikasi diabetes, dan jika diizinkan Allah, anda akan bebas daripada diabetes. Jom kita sama-sama hidup bahagia tanpa diabetes.